Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqmal bin Johari. Saya mewakili bagi kumpulan 4 untuk membentangkan tajuk Kepelbagaian Masyarakat di Malaysia, Faktor dan Implikasi. Ahli kumpulan 4 terdiri daripada 4 orang, iaitu Farahani binti Hasnan Zuhairi, Nur Shalin Naim binti Abdul Ghani, Iqmal bin Johari dan Izzat Ikrar bin Aris Azzalah. Kami akan membentangkan tajuk Kepelbagaian Masyarakat Malaysia, Faktor dan Implikasi. Isi kandungan pembentangan ini ialah pengenalan, objektif kajian, kajian literatur, metodologi penyelidikan, dapatan kajian dan perbincangan, dan akhirnya kesimpulan. Mengenai kepelbagaian masyarakat di Malaysia, kita kembali kepada sejarah tanah Melayu. Kepelbagaian masyarakat telah wujud sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka dan keharmonian telah terjalin di antara kaum. Ketidakkestabilan pemerintahan Melayu Melaka telah menyebabkan keharmonian itu terhakis dan bermulalah era penjajahan Portugis disusuli oleh Belanda dan British. Penjajahan British sedikit sebanyak membawa perpecahan yang besar di kalangan masyarakat ketika itu kerana kemasukan imigran seperti China dan India yang sebenarnya tidak memihak kepada orang Melayu. Setelah itu, ketika tanah Melayu hendak mencapai kemerdekaan, barulah kita nampak percubaan demi percubaan dalam menyatukan antara kaum dibentuk. Dan setelah kemerdekaan, pelbagai resolusi cuba untuk dilaksanakan demi mengharmonikan pelbagai kaum. Keharmonian lebih jelas hendak dilaksanakan setelah terjadinya peristiwa hitam sejarah, iaitu peristiwa 13 Mei 1969. Dan selepas itu, melalui dasar ekonomi baru 1970, pelbagai dasar cuba dilaksanakan dalam mengharmonikan ketiga-tiga bangsa besar atau kaum besar di Malaysia. Untuk topik objektif kajian, kami akan membawa kajian-kajian terhadap kepelbagaian masyarakat di Malaysia. Kajian-kajian tersebut adalah merangkumi menambah pengetahuan tentang konsep sebenar kepelbagaian masyarakat di negara kita, menganalisa faktor-faktor yang menyumbang kepada pembentukan kepelbagaian masyarakat di Malaysia, mengetahui implikasi-implikasi terhadap kepelbagaian masyarakat di Malaysia, mengenal pasti kekurangan dan kelebihan terhadap kepelbagaian masyarakat di Malaysia pada masa ini, dan akhirnya memupuk semangat patriotik dalam diri sendiri dan juga kalangan generasi muda untuk mencapai keamanan di negara kita. Kajian literatur merujuk kepada proses pengumpulan, peninjauan dan analisis karya tulis yang telah ada mengenai topik atau subjek tertentu. Ia melibatkan mengkaji dan mengumpulkan maklumat dari sumber-sumber tulisan yang relevan seperti buku, jurnal, akademik, artikel, tesis dan laporan penyelidikan sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang sedang dikaji. Tujuan utama kajian literatur adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang status terkini ilmu pengetahuan dan pemahaman tentang topik yang sedang diteliti. Dalam kajian literatur, para peneliti membaca dan meninjau karya tulis yang relevan, mengidentifikasikan isu-isu yang telah diteliti sebelumnya, menganalisis temuan-temuan yang ada dan mengidentifikasi kesenjangan dalam pengetahuan yang mungkin perlu diisi dengan penelitian baru. Secara umum, kajian literatur adalah langkah penting dalam proses penyelidikan untuk memastikan bahawa penelitian yang dilakukan sudah mempertimbangkan pengetahuan yang ada dan memberikan sumbangan yang berharga kepada bidang ilmu yang relevan. Oleh itu, saya akan menerangkan mengenai dapatan kajian terdahulu atau literature review bagi tajuk kami, iaitu Faktor dan Implikasi Kepelbagaian Masyarakat di Malaysia.
Sejarah kepelbagaian masyarakat di Malaysia dapat dibuktikan dengan perkembangan dan kegemilangan peradaban semasa alam Melayu sejak dari zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Syamsul Amri 2012 berpendapat bahawa interaksi dengan kepelbagaian tamadun dari luar berlaku sejak abad ke-5 Masihi. Interaksi ini melibatkan pelbagai budaya masyarakat dunia seperti Arab, Hinduisme, Buddhisme dan Eropah. Pertemuan dan pertemuan ini menghasilkan satu bentuk sistem sosial yang disebut sebagai kepelbagaian budaya. Bagaimanapun, selepas tahun 1960, politik Malaysia terus berkembang dengan dinamik. Kepelbagaian kerjasama parti-parti politik dalam gabungan parti pemerintah dibuktikan dengan pertambahan keahlian. Dipertingkatkan lagi dengan penubuhan Barisan Nasional pada tahun 1974. Sehingga kini, program agenda politik negara dilaksanakan dengan pelbagai dasar yang bertujuan dalam mewujudkan hubungan, kerjasama dan mempertingkatkan agenda pembangunan negara secara berterusan. Syamsul Amri 2012 juga menyatakan bahawa kesepaduan sosial sudah wujud dalam masyarakat Malaysia. Pembentukan negara bangsa menjadi wadah pusat yang mempunyai ciri-ciri istimewa yang timbul daripada proses sejarah yang dikongsi bersama. Penerapan pembinaan negara bangsa dilaksanakan melalui struktur sosial ekonomi, politik dan budaya. Sebagai agama yang sempurna, Islam meletakkan asas-asas tertentu untuk memastikan hubungan sesama manusia sentiasa terpelihara. Malah, Islam amat mementingkan isu-isu yang berkaitan dengan menjaga keharmonian dalam perhubungan sosial masyarakat, sama ada Islam atau bukan Islam. Campur tangan kerajaan di Malaysia tidak bermakna kerajaan memaksa kaum-kaum lain dengan tegas menerima dan mengamalkan budaya kaum majoriti dalam kehidupan seharian mereka. Bertentangan dengan hak dan peruntukan khas yang terkandung dalam perlembagaan, perkara-perkara ini mesti diterima dalam masyarakat dan semangat rakyat berperlembagaan. Menurut Kuah 1985, berpendapat bahawa menjadikan budaya etnik sebagai budaya dominan dalam pembentukan kaum adalah tindakan yang boleh meruntuhkan budaya masyarakat minoriti untuk membina perpaduan dan identiti nasional. Pendapat ini juga tidak boleh dipandang ringan kerana sekiranya dasar seperti ini berterusan di Malaysia, usaha untuk membina perpaduan nasional akan menemui kegagalan melalui penentangan dan perjuangan untuk mempertahankan hak budaya kaum masing-masing. Alam Melayu sekitar abad ke-15 menjadi pusat dunia. Melaka merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan sejarah unik dan hubungannya dengan pusat perdagangan dunia dan pusat perkembangan Islam di Asia Tenggara. Prestij Melaka adalah berkaitan dengan peranan dan sumbangannya dalam menggunakan bahasa Melayu sebagai unsur dalam perkembangan Islam dan berperanan sebagai pusat perkembangan Islam di Nusantara dan tanah besar Asia Tenggara. Oleh itu, menurut KU 1982, Kerajaan Melaka memperkukuh persaudaraan dan perpaduan etnik Melayu dengan kumpulan etnik lain. Perpaduan nasional yang terhasil daripada pembentukan negara yang sejahtera merupakan matlamat utama untuk mewujudkan sebuah negara yang kukuh, bersatu padu dan selamat dalam jangka masa yang panjang. Malaysia mempunyai proses dan corak tersendiri yang membentuk perpaduan dan integrasi. Inilah amalan demokrasi permuafakatan yang bertanggungjawab membentuk corak hubungan kaum di Malaysia, dan itu adalah menurut Abdul Muiz 2009. Saya akan menerangkan tentang bab yang keempat, iaitu metodologi penyelidikan. Apa itu metodologi penyelidikan? Metodologi penyelidikan adalah prosedur dalam merancangkan, melaksanakan dan menganalisis penelitian. Tujuan metodologi penyelidikan dalam membantu peneliti merumuskan pertanyaan yang jelas, merancang rencana penelitian yang tepat, mengumpulkan data yang relevan, menganalisis data dengan benar dan menyimpulkan hasil penyelidikan secara objektif.
Metodologi penyelidikan terbagi kepada dua, iaitu metod kuantitatif dan juga metod kualitatif. Metod kuantitatif adalah mengumpulkan dan menganalisis data numerik dengan menggunakan pendekatan statistik. Contohnya adalah borang soal selidik, eksperimen dan analisis statistik. Cara ini menggunakan nombor dan juga pengiraan. Kedua adalah metod kualitatif, iaitu memahami fenomena kompleks dan konteks yang kaya melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Contohnya adalah wawancara, pemerhatian, analisis data atau kajian kes. Cara ini tidak menggunakan pengiraan dan juga nombor. Dua metod ini kami uji kepada dua jenis kumpulan, iaitu populasi, keseluruhan kelompok individu, objek atau peristiwa yang memiliki karakteristik yang diteliti. Yang kedua adalah sampel, subset yang dipilih secara representatif dari populasi yang lebih besar. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan ciri-ciri atau variasi yang ada dalam populasi. Populasi ini kami menggunakan contoh populasi ni macam sejumlah burung ataupun dalam satu tempat tu maybe ada dalam 50 orang. Itu adalah populasi. Sampel adalah kami contohnya untuk metod ni, contoh sampel kita ambil dua ekor burung dari 50 jenis burung. Kaedah pengumpulan data, kaedah soal selidik menggunakan soal selidik untuk mengumpulkan data dari responden. So, soal selidik ini digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif berkaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kepelbagaian masyarakat. Yang kedua adalah kaedah temu bual. Interaksi langsung antara penyelidik dan responden untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang perspektif, sikap dan pengalaman individu atau kelompok. Contoh kaedah soal selidik ni dalam metod kuantitatif lah, dan juga kaedah temu bual ni metod kualitatif. Analisis data kuantitatif menggunakan metod statistik seperti analisis deskriptif dan juga ujian inference. Yang kedua adalah analisis data kualitatif, menganalisis data non-numerik melalui pendekatan berterusan, melalui pendekatan bertema untuk mengidentifikasi tema dan juga ciri utama. Implikasi dan interpretasi. Implikasi, akibat atau dampak yang dapat diambil dari hasil penelitian untuk meningkatkan pemahaman, kebijakan atau tindakan. Yang kedua adalah interpretasi, memberikan makna dan pemahaman kepada hasil penelitian melalui analisis dan penafsiran data. So, hasil daripada metod kuantitatif dan juga metod kualitatif, kita dapat tengoklah dia punya implikasi dan juga interpretasi hasil daripada data-data yang dikumpul. Data-data yang dikumpul itu bolehlah kita buat penyimpulan dan juga penelitian masa depan. Apa itu penyimpulan? Adalah merangkumi hasil penelitian dan menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan berkaitan. Dan seterusnya, penelitian masa depan, perencanaan untuk penelitian lanjutan yang mungkin menjawab pertanyaan baru, meneroka topik yang belum dipelajari atau mengembangkan pengetahuan dalam bidang tertentu. So, data-data yang kita dapat daripada hasil metod penyelidikan iaitu kuantitatif dan kualitatif, kita dapat buat penyimpulan lah apa persoalan yang dapat dijawab atau tidak, dan juga kita boleh dapat merangka apa penelitian masa depan. Peranan responden dalam penelitian sangat penting. Ini kerana data yang dikumpulkan oleh mereka akan membentuk dasar untuk dianalisis dan interpretasi. Para responden diminta untuk melengkapkan soal selidik, menjalani temu bual serta mengambil bahagian dalam eksperimen bergantung pada jenis penyelidikan yang dijalankan. Kajian ini dijalankan di kawasan perumahan di sekitar Petaling Jaya, Selangor. Rata-rata kajian ini adalah di kalangan penduduk yang sudah lama berada di sini, kira-kira 10 tahun ke atas. Pengumpulan data demografi responden penting dalam penelitian kerana dapat membantu mengenal pasti pola atau hubungan yang berkaitan dengan pemboleh-ubah penelitian utama. Informasi demografi responden juga dapat membantu untuk melihat secara mendalam serta memberi gambaran tentang kelompok responden yang terlibat dalam
faktor seperti umur, jantina, pendidikan, pekerjaan, status perkahwinan dan kawasan tempat tinggal. Pertama sekali adalah kita akan melihat dari segi faktor jantina. Yang pertama adalah Raja 1 menunjukkan hasil daripada 30 orang responden. Sebanyak 13 orang lelaki iaitu 56.7%, manakala bakinya sebanyak 13 orang perempuan 43.3%. Hasil ini dapat sedikit jurang perbezaan antara jantina responden. Seterusnya adalah faktor bangsa. Raja 2 menunjukkan dapatan hasil daripada responden berbilang bangsa, iaitu sebanyak 15 orang, 50% terdiri daripada responden berbangsa Melayu, 10 orang, 33.3% responden berbangsa India, manakala 3 orang responden berbangsa Cina iaitu 10% dan akhir sekali sebanyak 2 orang iaitu 6.7% responden lain-lain. Seterusnya adalah faktor agama. Raja 3 pula menunjuk dapatan hasil daripada responden berlainan agama, iaitu sebanyak 15 orang iaitu 50% terdiri daripada responden beragama Islam, 10 orang iaitu 33.3% responden beragama Hindu, 3 orang pula responden beragama Buddha iaitu 10% dan akhir sekali sebanyak 2 orang iaitu 6.7% responden lain-lain. Dan akhir sekali adalah faktor umur. Raja 4 menunjukkan dapatan hasil daripada responden dari segi umur. Antaranya lingkungan umur yang paling ramai responden adalah sebanyak 11 orang yang dalam umur lingkungan 20 hingga 29 tahun iaitu sebanyak 36.7%. Manakala 23.3% pula daripada responden 7 orang antara dalam lingkungan 30 ke 39 tahun. Manakala seramai 3 orang iaitu 10% responden dalam lingkungan umur 40 hingga 49 tahun. Dan seterusnya seramai 6 orang responden dalam lingkungan umur 50 ke 59 tahun iaitu 20%. Dan seramai lingkungan umur 59 tahun ke atas adalah 10%. Selain daripada pengujian demografi responden, pengskoran dibuat lagi bagi mengukur tahap keselesaan interaksi antara kaum sama ada rendah, sederhana atau tinggi. Skala pengskoran yang digunakan adalah 35 ke atas menunjukkan tahap keselesaan penduduk yang tinggi, manakala skor 20 hingga 34 menunjukkan tahap keselesaan yang sederhana dan 19 ke bawah menunjukkan tahap keselesaan yang rendah. Akhir sekali adalah dapat kita simpulkan kepelbagaian masyarakat merupakan sebuah aset yang berharga bagi kehidupan manusia. Ia mencerminkan kekayaan budaya, agama, bahasa, etnik, tradisi dan norma sosial yang ada dalam masyarakat. Kepelbagaian ini dapat memberikan manfaat seperti keberagamaan, pengetahuan, pertukaran, pengalaman inovasi dan meningkatkan toleransi dalam pemahaman antara kelompok. Seterusnya, memastikan kepelbagaian masyarakat yang positif dan inklusif melibatkan upaya kolektif dari berbagai pihak termasuk individu, kelompok, lembaga dan pemerintah. Pendidikan yang inklusif dan program kesedaran yang mempromosikan pemahaman tentang kepelbagaian masyarakat sangat penting kerana melalui pendidikan, individu dapat belajar menghargai dan menghormati perbezaan budaya, agama, etnik dan latar belakang lainnya. Kemudian, penting untuk memastikan kesetaraan, akses dan peluang bagi semua kelompok dalam masyarakat. Tindakan diskriminatif dan perlakuan tidak adil harus diatasi dan langkah-langkah kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan keadilan harus diimplementasikan. Selain itu, kepelbagaian masyarakat juga dapat menghadirkan tantangan seperti konflik budaya, ketidakhadaman dan diskriminasi. Oleh kerana itu, penting untuk mengelola kepelbagaian masyarakat dengan bijaksana dan mempromosikan dialog, kesetaraan dan keadilan. Jika terjadi konflik atau kegegangan antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, penting untuk mengatasi mereka dengan cara damai dan dialog. Mediasi, pendekatan konflik resolusi yang konstruktif dan pembangunan perdamaian perlu diterapkan untuk menjaga harmoni dalam kepelbagaian masyarakat. Harapan utama adalah terciptanya harmoni dan pemahaman yang lebih baik antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dengan memahami dan menghormati perbezaan, masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai, saling mendukung dan menghargai kontribusi unik setiap kelompok.
Melalui upaya bersama dan komitmen untuk menghargai dan mempromosikan kepelbagaian masyarakat, kita dapat mencapai masyarakat yang lebih adil, inklusif dan harmonis di mana setiap individu memiliki tempat yang dihormati dan diakui. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.